dalam pada bercerita tentang bilion ringgit, tuan-tuan. Rupa-rupanya, menurut Menteri Wilayah, PM kita tak pernah terima gaji setakat ini. PM tolak gaji, jimat hampir 23,000 sebulan. Zaliha. Kerajaan menjimatkan RM22,826.65 sebulan susulan keengganan Perdana Menteri menerima gaji selagi ekonomi negara tidak pulih. Menteri di Jawatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Zaliha berkata jumlah itu anggaran penjimatan perbelanjaan kerajaan bagi peruntukan ke atas gaji pokok Perdana Menteri. Zaliha tidak menyatakan jumlah keseluruhan, tetapi berdasarkan kiraan Malaysia kini, angka itu lebih kurang 300,000 untuk tempoh 15 bulan. Anwar katanya tidak mengambil gaji sejak dilantik ke jawatan itu sejak November 2022, sebahagian daripada langkah penjimatan kerajaan. Perkara itu dinyatakan dalam jawapan bertulis terhadap soalan Ahmad Fazil Syari yang mahu tahu berkaitan jumlah penjimatan kerajaan susulan tindakan itu. Pemotongan gaji Perdana Menteri itu diumumkan dalam sidang media pertamanya pada 24 November. Tindakan itu langkah pertama bagi menarik keyakinan rakyat terhadap kepimpinannya. Menteri-menteri pula memotong 20% gaji masing-masing. Dia, tuan-tuan, dia ada gaji ahli parlimen, dia ada gaji Perdana Menteri, dia ada gaji Menteri Keuangan. Untuk gaji Perdana Menteri dan Menteri Keuangan, kedua-duanya tidak diambil. Saya ahli parlimen, saya tak sure. Saya rasa dia ambil lah ahli parlimen tu. Tetapi untuk jawatan Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan, tak ambil gaji. Dan penjabatan itu telah dijawab di parlimen. Jangan pula ada lepas ni yang spin. Kata itu semua penipuan, mainan dan sebagainya. Right? Itu tidak berlaku. Okay. Habis kat situ. Cerita tu je lah. Nak cerita benda tu je. Kan, supaya nampak apa yang Tok Sri Anwar Ibrahim buat dalam langkah penjimatan. Dan insyaAllah, saya yakin kalau sebegini pemimpin kita, we are going to the right track. Kan? Rindu zaman Abah, raya tak balik kampung. Ingat lagi dulu, raya tak balik. Okay, cerita Rosmah dan juga Najib. Kes saman syarikat barang kemas permohonan Rosmah didengar 29 Mei. Bilion-bilion, tuan-tuan. Permohonan Datin Seri Rosmah Mansur untuk memasukkan kerajaan dan polis sebagai pihak ketiga dalam kes saman syarikat barang kemas Lebanon, Global Royalty Trading SL terhadapnya akan didengar pada 29 Mei depan. Peguam Rosmah Rajivan Nambiar berkata tarikh itu ditetapkan penolakan dan mendaftar. Mahkamah juga memerintahkan Jabatan Peguam Negara mengemukakan affidavit jawapan bagi pihak kerajaan dan ketua polis sebelum 26 Mac. Anak guam saya perlu mengemukakan affidavit jawapan sebelum 16 April. Pembicaraan akan didengar di Mahkamah Tinggi. Di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Ong Chi Kwan katanya. Ini berhubung saman syarikat barang kemas antarabangsa berkenaan yang menuntut 67.4 juta terhadap isteri bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Pada 29 Mac lepas, Global Royalty menyaman Rosmah dan mendakwa wanita itu telah berbohong dengan menyatakan bahawa 44 unit barang kemas termasuk kalung belian, anting-anting, cincin, gelang dan tiara yang diserahkan oleh ejen syarikat itu kepadanya telah dirampas oleh pihak berkuasa Malaysia untuk kesalahan di bawah amla. Menurut syarikat yang berbekalan di Beirut itu, ini kerana hanya satu daripada 44 barang kemas berkenaan berada dalam simpanan dan kawalan pihak polis dan 43 barang kemas milik pelantif tidak berada dalam simpanan pihak berkuasa. Global Royalty juga mendakwa Rosmah mengalihkan beban kepada kerajaan sedangkan barang kemas itu sebenarnya telah hilang. Dalam permohonan untuk memulakan prosiding pihak ketiga terhadap polis dan kerajaan, Rosmah menyatakan barang kemas yang dipertikaikan itu tidak berada dalam miliknya dan telah dirampas oleh pihak berkuasa. Sebagai defendant, Rosmah boleh memulakan tindakan terhadap pihak ketiga yang bukan merupakan sebahagian daripada tuntutan utama yang menuntut sumbangan ganti rugi atau sebarang remedi yang dituntut Global Royalty. Baik. Cerita dia, Rosmah mendakwa bahawa 44 barang dia telah dirampas oleh pihak berkuasa sewaktu rampasan barang-barang dia dahulu. So, bila dia dah dikata dah rampas, maka pihak berkuasa kata kami tak rampas pun. Kami ambil satu je, 43 tak rampas. Kenapa? Sebab kalau kita tengok Global Royalty saman, kenapa dia saman Rosmah? Kalau dia dah beli, dia bukan beli tuan-tuan. Ini saya pun tak tahu detailsnya, tapi saya rasa Global Royalty ni bagi barang kemas tersebut sebagai loan, on loan kepada Rosmah. For whatever reason, I don't know lah.
So bila Global Royalty minta balik barang-barang tersebut daripada Rosmah, dia kata semua dah diambil oleh polis. 44 barang itu telah diambil oleh polis. Sebenarnya polis kata tak, kami dah ambil satu je. So berkemungkinan 43 lain telah hilang ataupun telah dijual. Kan? So kita tak tahu. Kan? Sehinggalah kes. So dia nak saman Rosmah sekarang, dia nak saman polis, okeylah. Kan, nak saman negara, kerajaan Malaysia kerana dia kata ambil 44 barang kemas. So kita tengok. Tapi main undang-undang apa dia punya saman yang main dia adalah global royalty terhadap Rosmah lah. Kan? Global royalty terhadap Rosmah. Okay. So dalam masa sama kita tengok kisah Najib. Itu tadi kisah Rosmah. Ini kisah Najib pula. Kes projek Najib. Dan dikatakan bahawa anak Perdana Menteri Mongolia pun dapat daripada 1MDB. Projek Lombong Arang Batu tidak pernah jadi kenyataan. Saksi. Projek perlombongan arang batu di Mongolia tidak pernah menjadi kenyataan walaupun 60 juta USD telah dibayar oleh SRC International kepada anak syarikat SRC BVI untuk projek usaha sama dengan syarikat Abu Dhabi bernama ABAR. Mahkamah Tinggi diberitahu. Penyelesai hutang SRC BVI Angela Backhaus yang merupakan saksi kedua memberi keterangan dalam saman sivil 1.18 bilion USD SRC terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib berkata SRC BVI menjalin usaha sama dengan ABAR pada 3 November 2011 dengan objektif melabur dalam projek yang melibatkan sumber tenaga yang boleh diperbarui, sumber asli dan mineral. Terma penyanyian itu menetapkan bahawa SRC BVI dan juga ABAR UAE masing-masing memegang 50% saham syarikat itu dan menyumbang 500 juta USD dengan sumbangan awal 60 juta USD. ABAR SRC memperolehi 14 juta saham dalam Gobi Coal dan Energy Limited sekitar 8 Disember 2011 dengan harga 91 juta USD. GCE memegang hak ke atas 2 lombong arang batu terbuka besar di Mongolia. Backhaus berkata ABAR SRC memperolehi sahamnya dalam GCE lebih awal melalui IPO dan dana daripada pra-IPO itu akan digunakan untuk menyiapkan kerja-kerja pembinaan. Tiada bukti bahawa IPO ini berlaku. Dan maklumat daripada GCE menunjukkan bahawa lombong itu tidak pernah mengeluarkan sebarang arang batu secara komersial ataupun menjana sebarang hasil daripada operasi perlombongan. Hantaran email daripada pengarah GCE, Joseph Bukowski berkata Quantuma International pada 2021 menunjukkan bahawa lombong itu terkandas tanpa logistik untuk mengeksport arang batu katanya. Backhaus berkata, kemudian pada 6 Disember 2011, sejurus selepas 91 juta USD dibayar oleh ABAR SRC kepada GCE, beberapa pembayaran lain dibuat atas nama GCE termasuk 8.99 juta USD kepada Blackstone partner dan juga 4.99 juta USD kepada Global Aviation Limited. Bagaimanapun Backhaus berkata beliau tidak dapat mengenal pasti pemilik Global Link. Sebelum ini dalam satu lagi perbicaraan melibatkan Najib, Blackstone Asia Real Estate Partners dilaporkan sebagai syarikat tersedia yang ditubuhkan oleh Jolo dan ia membawa nama yang sama dengan firma equity persendirian hartanah Blackstone Real Estate. Tonton tengok ni bagaimana skamer ni buat kerja. Jolo ni buat kerja. Dia letak ada satu syarikat nama dia yang betul-betul syarikat hartanah nama dia Blackstone Real Estate. So apa yang dia buat? Dia wujudkan satu company nama dia Blackstone Asia Real Estate Partners. So dia minta duit itu dimasukkan dalam ini Blackstone Asia supaya mengaburi mata konon-kononnya itu adalah syarikat real estate yang betul. Saksi itu berkata berdasarkan kepada masa urus niaga, Blackstone dan Gobeling berlaku sejurus selepas pembayaran kepada GCE ia menunjukkan pembayaran ini mungkin suapan untuk pelaburan 91 juta USD kepada GCE. Okay. Alright. So itu cerita Najib. Saya tak nak ulas panjang-panjang. Saya saja bahawa tuan-tuan boleh tengok sendiri. Saya sebut tadi tentang miskin tegar kan. Tapi dalam masa sama ada orang yang bercerita bilion ringgit.